Assalamualaikum, saya Fazli Yaakob. Anda sedang menonton dari Dapur Asnaf bersama saya dan Zakat Selangor. Semalam saya dah buat daging salai lemak cili api. Hari ini menunya daun kayu masak tempoyak. Dan saya ada seorang tetamu yang cukup istimewa daripada Asnaf Zakat Selangor. Jom kita tengok. Semalam kita dah tengok seorang jejaka hebat keluar daripada Asnaf. Dan kali ini saya jemput seseorang tetamu yang sama hebatnya. Tak lain tak bukan daripada Asnaf Zakat Selangor, Saadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Saadah? Sihat ya? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Saadah, ramai orang nak dengar cerita Saadah. Tapi sambil-sambil tu tangan kena bergerak lah kan? Okey, boleh. Kita kena masak. Makan durian tak? Oh, makan. Saya hantu durian. Tapi saya lebih hantu kalau nampak tempoyak. Apatah lagi kalau ada sambal daun kayu tempoyak, dan itu resipi kita kali ini. Sebab ini resipi popular dekat restoran saya di Minangkabau, Bukit Damansara. Saadah, kalau jenis durian, Saadah suka makan durian apa? Semua durian. Semua durian, samalah. Saya pun bedal semua jenis durian. Lagi kuning, lagi merah, lagi tu saya suka. Itu lagi sedap. Okey. Saadah, sebelum kita start masak, kita nak berkongsi bahan-bahan yang kita akan pakai. Okey Saadah, saya panggil daun kayu sebab kita pakai pucuk. Pucuk ubi. Ya, pucuk ubi kayu. Jadi, bila kita ada pucuk ubi kayu, nak kena potong lah. Orang kata kena racik halus-halus kan, betul tak? Oh, betul. So saya letak kat sini. Kan? Pandai ya Saadah. Dia rajin bercakap orangnya. Dan saya suka orang banyak bercakap ni. Saya letak sedikit. Kita ada daun kunyit, kita nak racik semua ni. Tapi kali ni, macam biasalah, saya tak nak masak, saya tolong-tolong. Boleh ke tolong? Tak, bukan. Saya nak tolong Saadah. Oh, ya ke? Saadah yang chefnya. Kita ada chef Saadah hari ni. Oh, Okey, silakan Saadah. Okey, sambil-sambil tu, saya nak bercerita sebenarnya. Saadah ni adalah seorang bekas Asnaf, bermakna Saadah telah mendapat bantuan daripada Zakat Selangor dan akhirnya keluar daripada nama Asnaf tu, tapi menjadi insan yang bergelar seorang usahawan. Tapi saya pun nak tahu, Saadah, sambil-sambil potong tu, mungkin Saadah boleh perkenalkan diri kepada mereka yang menonton. Apa yang Saadah lakukan sekarang? Nama saya Saadah. Baik. Saya daripada Kampung Melayu Subang. Kampung Melayu Subang. Saya berniaga nasi ayam Hainan ada Saadah. Sekarang ni berada di Denai Alam. Lepas PKP ni kan, saya pindah tempat. Sebelum ni saya berniaga dekat Masjid Putih Kelemeri. Sekejap. Apa? Nasi ayam Hailam? Nasi ayam Hainan. Hainan. Ada Saadah. Hainan. Wow, saya memang suka nasi ayam. Saya nak pergi boleh nanti? InsyaAllah datang saja. Kami alu-alukan sangat. Amboi, dia dah jadi macam dia punya mascot untuk dia punya restoran. Okey, kalau dekat perniagaan Saadah, apa yang paling orang suka makan? Adakah nasinya ke, ayamnya ke, supnya ke, atau semua sekali ke? InsyaAllah semua sekali. Mereka semua sekali. suka sekali. Diorang kata nasi saya dan sos saya ada kelainan sikit. Kan. Kita kan nak buat lain daripada lain. Betul. Chef yang ajar ni pun resepi ni daripada chef saya masa saya kerja kat kitchen. Oh, I see. Memang kerja kitchen lah. Sebelum ni. Okey, tapi ramai orang tak tahu. Cerita sedih lah sedikit. Saadah pernah bergelar seorang Asnaf. Berapa tahun dulu? Saya bergelar Asnaf pada tahun 2017. Okey. 2016-17 betul lah. Okey. Pada mulanya saya bekerja dekat salah satu kelab golf. Jadi tukang masak kat sana. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama, anak saya yang bongsu ni dia kerap sakit. Dia tiap-tiap bulan sakit. Mesti sakit masuk hospital. Umurnya berapa? Masa tu dia baby lagi. Okey. Dia kena semput, kena tarik, demam, mesti masuk hospital. Faham. Jadi bila dah masuk hospital tu, yang penyakit dia datang tiap-tiap bulan. Okey. Dari gitulah saya dapat sumber inspirasi. Saya cakap anak sakit. Lepas tu bila saya masak, gas-gas kat sana, customer-customer kat sana, semua kata sedap. Okey. Jadi apa kata saya ambil peluang ni supaya untuk berniaga sendiri. Oh. Saya tanya dengan suami saya. Suami saya kata pulanglah. Ikut saja. Dia lah pembakar semangat saya lah. Baik, anak berapa orang? Anak saya ada 5 orang. 5 orang. Yang paling tua umurnya berapa? Yang paling tua anak saya Iskandar 24 tahun. Yang paling kecil? Yang paling kecil Hawa umur dia sekarang 8 tahun. 8 tahun. Bila sebenarnya Saadah bergelar Asnaf tu?
Saya belilah Asnaf masa saya dah berhenti kerja. Saya masa tu Tak apa. Saya faham. Sebab kadang-kadang air mata tu perlu keluar untuk menghilangkan pedih di hati. Tapi saya nak tahu jugalah, masa bergelar Asnaf tu anak-anak masih kecil kan? anak saya masa tu yang paling kecil tu baru lepas saya masa tu dalam pantang, baru lepas salin. Yang paling kecil lah, yang besar-besar ni semua darjah dia, sekolah menengah ada. Tapi apa yang menyebabkan Saadah keluar air mata ni sebenarnya? Apa yang Saadah fikir? Apa yang memori yang paling pedih untuk Asnaf? Untuk Saadah? Yang mula-mula saya ingat tu masa mula-mula lah. Apa yang berlaku sebenarnya? Yang mula-mula masa nak start niaga tu, adalah mulut-mulut kata kan, kau ni dah susah, kau tak kerja, lepas tu nak niaga, ada ke orang nak makan? Ada ke orang nak beli nanti? Laku ke? Saya bertekad dengan mulut orang tu, saya cakap saya boleh berjaya. Kejayaan saya bukan daripada mulut orang. Lepas tu suami saya masa tu mula berniaga, dia cuba mohon daripada lembaga zakat untuk minta bantuan lah. Baik. Tapi Ira, kita cerita pasal ketika menjadi Asnaf tu, apakah kepayahan yang Saadah tak boleh lupa sampai sekarang? Sebab saya sebut je perkataan Asnaf tu, Saadah dah minta air mata. Mesti ada sesuatu yang kita tak tahu, kepayahan, keperitannya. Masa mula-mula dulu, kira anak saya yang kecil-kecil tu kan, bila nak raya tu, kami tak fikir diri kami. Saya dengan suami saya tak fikir diri kami lah. Kami fikirkan anak-anak. Anak-anak, ialah nak juga diorang baju baru, nak juga diorang bergaya macam orang lain. Jadi, dengan izin Allah lah, masa tu memang rezeki Allah lah. Masa tu masa tu puasa. Jadi, lembaga zakat bagi tahu yang permohonan kami jadi Asnaf ni diluluskan. Baik. Jadi, Okey, sebelum cerita pasal permohonan diluluskan, saya nak tahu kisah kepayahan. Saya tahu Saadah seperti tak nak cerita, tapi saya nak tahu juga. Kenapa sampai orang kutuk, orang mengata, kenapa sampai nak berniaga? Apa yang susah sangat? Betul ke Saadah susah? Susah Saadah tu macam mana? Tak makan nasi pagi ke, petang tak ada nasi, tak ada baju. Apa yang susah sangat Asnaf? Masa ketika menjadi Asnaf. Saya tolong potong dulu. Okey, tak apa, cerita dulu. Masa kepayahan kami satu je lah. Macam suami saya, dia security, gaji dalam 900. Baik. Kalau dia cuti, memang kami tak ada apa lauk nak dekat dapur lah kan. Masa tu saya dah berhenti kerja. Pernah sampai tak ada lauk? Betul. Tak apa. Jangan malu untuk mengaku kepayahan sebelum keluar daripada Asnaf. Yang kami beli, yang boleh kami beli masa tu ikan yang kecil-kecil je lah, ikan yang lembut-lembut kan. Ikan lembut saya faham, bermakna mungkin kadang-kadang ikan tu pun dah tak segar, dah busuk. Itu je lah yang kami boleh beli masa tu. Itu pun dah kira macam anak-anak saya dah kenyang lah masa tu. Nak katakan beli ayam masa tu mahal. Ikan lombok tu lah yang RM5 sepinggan dapat dalam 5. Bermakna kalau tengah masak tu memang akan penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepayahan. Kita tak tunjuk kesedihan kita kat anak-anak. Kita jangan tunjuk. Bermakna menangis sorang-sorang. Saya tak nak tunjuk kesedihan saya dengan anak sebab biar anak tahu yang dorang ni macam orang lain. Tapi apa kenangan yang menyebabkan Saadah tak boleh lupa sampai sekarang? Macam kalau boleh Saadah tak nak susah lagi. Adakah tengah makan tu kira butir nasi ke? Tengah makan tu kira ikan yang dipotong? Tengah beli, bila dapat gaji tu berapa yang tinggal satu hari? Bab gaji suami tu memang tak pernah berlebih lah. Yang boleh saya ingat masa saya duduk dengan anak-anak, pernahlah dalam
seekor ikan selar tu, kami potong 4. Yang ngisi kami bagi dengan anak-anak. Cukuplah. Yang 2 lagi untuk besok. Seekor ikan selar bukan besar. Itu pun dah besar dah bagi saya. Dah kita orang beli yang murah kan. Besar lah bagi saya. Bagi kami besar lah. Potong 4 bagi anak-anak makan. Itu yang penting anak-anak. Yang penting anak-anak kenyang. Bermakna Saadah mungkin tak kenyang. Tak apa, bila kita tengok anak-anak kenyang, kita dah cukup kenyang. Biar tu saya cakap, biar anak-anak tak tahu akan kita punya kesusahan kan. Anak-anak makan, dah makan, kemudian barulah kita makan apa yang ada. Tulang pun sedap. Yalah, saya nampak Saadah sentiasa menyorokkan kesedihan di sebalik gelak ketawa. Tapi masa potong ikan mesti pernah menetes air mata kan? Masa masak mesti air mata tu turun sentiasa. Masa suami bagi gaji mesti pernah menangis. Betul? Saya nak anak-anak tahu, dia tak pernah nampak Saadah menangis. Tak apa Saadah, jangan tahan. Air mata bukan menunjukkan kelemahan, tapi itulah keikhlasan. Yelah, memang betul. Itulah kekuatan saya sebenarnya pada anak-anak saya. Anak-anak saya lah banyak. Anak-anak saya, suami saya yang banyak bagi kekuatan pada saya. Kalau tak ada diorang, saya rasa dah lama saya tak ada kat sini kot. Tapi kekuatan saya memang pada anak-anak dan suami saya. Anak-anak saya yang kecil tu pernah selalu sakit masuk hospital. Kadang ialah bila dia duduk hospital, macam-macam lah anaknya. Dia orang sebelah tu, anak-anak yang sebelah tu dapat jajan ke, dapat ni ke, anak pun nak. Tapi suami usaha dia dekat rumah pinjam dengan bos dia. Pinjam demi anak-anak tu dapat jajan. Kami cakap, kami tak nak tunjuk pada anak yang kita ni susah. Anak-anak lah yang bagi kita kekuatan, semangat untuk terus berdiri dan terus berdiri. Kalaulah diberi peluang kan untuk Saadah cakap dengan anak-anak, apa yang Saadah paling sedih sangat sekarang? Apa yang Saadah terkesan? Sebenarnya saya minta maaf lah pada anak saya, sebab saya masa diorang kecil-kecil dulu, saya tak mampu nak bagi kesenangan dekat diorang kan. Umi minta maaf banyak-banyak lah. Kami cuba sebaik mungkin untuk bagi kesenangan, kegembiraan pada anak-anak. Seorang ibu minta maaf pada anak sebab anak tak dapat diberi kemudahan dan kesenangan hidup. Betapa mulianya hati seorang ibu. Saya kagum dengan Saadah. Pengorbanan Saadah itu terlampau besar. Kita bukan sekadar tengok kejayaan sekarang, tapi kita tengok juga kepayahan yang telah Saadah lalui sepanjang bergelar seorang asnaf. Saadah okey ke untuk masak dengan saya? Tak okey. Okey, Saadah tolong saya masuk dalam ni. Masukkan semua, kita blend sama-sama Dan yalah, sedih-sedih juga. Tapi kita nak bagi semangat juga untuk orang yang menonton kan. Bila Saadah atau suami tersedar bahawa boleh mohon kepada Zakat Selangor untuk membantu, adakah dapat maklumat daripada internet ataupun dah tak ada cara lain, itulah cara untuk dapat duit? Apa yang Saadah buat? Pada mulanya, sebelum saya berkahwin dengan suami sekarang, sebelum ni saya ibu tunggal pada 3 orang anak. Baik. Dari situ, daripada ibu tunggal tu, saya dah tahu yang saya ingin minta bantuan. Baik. Tapi lepas saya berkahwin dengan suami saya dah tak kerja, saya bagi pendapat dengan suami saya, apa kata, kalau abang pergi cuba mohon. Dia lah segala-galanya suami saya yang uruskan. Baik. Dari A sampai Z, semua dia uruskan. Baik. Memang kalau tak ada dia payah jugalah. Jadi bila memohon kepada lembaga zakat,
Adakah terus mendapat jawapan ataupun ambil masa? Oh tak, dia ambil masa juga. Kami mohon pada, seingat saya masa dari 2015 mungkin. Tapi dalam 2000, dalam kami tak bukan minta sekali. Kami tak putus asa. Baik. Kami tak putus asa, kata mungkin rezeki tu ada tapi bukan masanya. Jadi kami mohon lagi sekali. Mohon lagi sekali pada tahun 2015 kami dapat bantuan, alhamdulillah sangat-sangat. Kami dapat bantuan daripada lembaga zakat untuk sekolah dan puasa. Baik, bermakna bantuan pertama yang diberikan oleh lembaga zakat Selangor berapa masa tu? Ingat lagi tak? Seingat saya dalam banyak juga masa tu. Dalam 900 lebih. Oh banyak? Banyak. Oh, banyak masa bantuan pertama 900 lebih. Jadi dengan bantuan pertama tu apa yang Saadah buat dengan duit tersebut? Masa tu nak raya. Nak raya, okey. Masa tu nak raya, syukur alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah memang syukur sangat masa tu kan. Dan nak raya dapat duit lagi. Betapa syukurnya saya pada lembaga zakat yang dengan rezeki yang ada dengan 980 tu, kami beli baju untuk anak-anak, kami beli kuih raya. Baik. Dan apa lagi bantuan yang Zakat Selangor lakukan? Okey, sampai-sampai tu kena bantu saya lah. Okey. Patutnya dia jadi chef hari ni. Siap katanya melata je. Tak. Tak? Tak. Oh tak, langsung tak? Saya cuba sekali lagi. Tak. Dia melata ni. Dia nangis-nangis juga. Oh mak kau. Terjatuh juga. Bukan dah tak ayu saya. Tak apa. Saya sengaja. Oh mak kau. Okey. Tak, takut jatuh. Kan? Okay, Biarkan dia. Okey, ni api. Dah ada api tak boleh melata dah. Okey, ambil dalam 4 sudu. Okey. Panas ni baik. Okey, 4 sudu lagi. Alright, ini sebenarnya yang dah blend tadi saya dah siapkan lebih awal. Saya nak tunjukkan caranya kepada penonton. Ini dah paste dia. So kita dah buat paste dia lebih awal. Letak air sikit. Letak air. Okey. Bagi dia masak sikit. Alright, daun pun dah ada. Okey, kacau nak pakai ni. Daun ni tak payah rebus dulu je. Tak, kita betul masuk je. Nak rebus boleh, tapi nak tu masak pun boleh. Okey ke? Okey, sebab saya tadi kita dah sedih betul. Kita nak seronok juga dengar. Sekarang dah bergelar seorang usahawan. Apa yang menyebabkan Saadah rasa macam okeylah, nasi ayam ni boleh pergi jauh? Adakah sebab orang komen ataupun bantuan daripada Zakat Selangor? Adakah kerana ada kelas-kelas tertentu, support daripada kawan ke macam mana? Cuba cerita sikit. Pada 2016 ke masuk ke 2017 tu, saya dapat jawapan daripada pihak teras iaitu pegawai saya Cik Muiz, Cik Muaz. Dia kata Puan Saadah ada berita gembira, dia cakap. Betul. Saya pun berdebar-debar lah. Berdebar-debar apa benda lah berita gembiranya. Saya orang kampung Melayu Subang. Okey. Lepas tu bila dah sampai tu Cik Muaz cakap, tahniah Puan, permohonan Puan untuk lori bergerak dah diluluskan. Sebab saya masa tu minta lori bergerak. Sebab masa kami niaga tu, sebelum ni kami niaga juga dekat Subang Perdana, kat pasar malam tu, tepi jalan semua, naik kereta Viva suami saya je. Kereta Viva putih dekat atas bumbung tu. Payung, kaki, papan semua. Naik memang berulang-alik naik Viva je. Naik Viva je, okey. Lepas tu bila dapat bantuan dan diluluskan tu, apa yang menyebabkan Saadah rasa macam okeylah, aku boleh pergi jauh dengan nasi ayam Hainan ni? Mula-mula bila dapat jawapan tu, satu tekad je saya tanam pada diri saya. Iaitu kegembiraan ni saya akan balas balik pada orang pembayar saya akan jadi pembayar zakat kepada asnaf. Lepas tu saya bangkit lagi. Daripada saya niaga tepi jalan, saya cari pasar malam. Saya masuk pasar malam. Betul. Saya rasa bau tempoyak je. Tapi saya kalau orang Melata saya suka menyakat. Bau je bau. Bau. Bau tempoyak lah. Bau tempoyak. Okey, kita letak berapa sudu? Mana saya tahu. Bubur je lah. Okey, tak apa. Okey. Kita letak 2 sudu. Kan? Okey, kita letak 2 sudu tempoyak. Okey, cukup tak 2 sudu? Macam tak je, tempoyak kan lagi banyak, lagi sedap kan? Okey, kita letak berapa? Lagi sikit. Sebab Saadah yang chef. Okey. Lagi cukup. Dia dah cantik tu sebab dia dah pekat kan. Okey, lepas tu kita tak santan tak Saadah? Sikit.
Teknik kita. Boleh tak sebentar sikit? Boleh. Boleh. Kita goncang je. Goncang. Okey, bukan apa. Kadang-kadang bila kita berhibur dengan orang yang kita bukan bully tau, kita berhibur bersama. Kita santai sikit. Okey. Kacau sikit lah. Okey, jadi tadi cakap bila dah dapat bantuan daripada Zakat Selangor, dah dapat lori, perkara pertama yang Saadah buat bila lori tu dah sampai? Saya selfie ada dengan lori saya. Benda yang paling penting. Nampak daripada seorang ibu yang memang ceria tapi hati dia sentiasa berduka, dapat lori, dia selfie juga tapi tag tak Zakat Selangor. Oh, mesti pihak teras, pihak zakat. Syukur Alhamdulillah, terima kasih. Okey, tadi sebut teras. Apa yang teras telah bantu dengan support daripada Zakat Selangor? Pihak teras telah bagi saya kursus. Okey. Kursus memula tu kursus pramodal, kursus meniaga macam mana nak perniagaan duit tu keluar masuk, diajar macam mana. Tak adalah kita guna duit company untuk pembelanjaan harian semua. Banyaklah saya belajar daripada situ. Lepas tu daripada kursus tu juga saya banyak tengok daripada kawan-kawan dengan pendapat diorang. Alhamdulillah lah daripada coaching-coaching yang kursus-kursus yang saya ikut. Banyak pengalaman yang saya ingatkan saya punya meniaga ni mula-mula daripada payung kecil. Okey. Meja kecil, 2 ekor ayam je saya niaga masa tu. 2 ekor ayam. So sekarang dah berekor-ekor. Sekarang Alhamdulillah lah saya niaga kat Denai Alam tu hampir 20 ekor daripada pukul 11.30 sampai pukul 3. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Cuma saya nak tanya soalan penting ni. Harap boleh menjawab lah. Dia tahu tu dia kontrol. Bila saya dapat nasi ayam saya? InsyaAllah. Bila-bila ada kelampangan. Ni saya dah kongsi resepi tempoyak. Boleh tak kongsi resepi nasi ayam Hainannya? Wow. Boleh kan? Katakan resepi. Boleh, insyaAllah nampak boleh. Nampak tu? Nampak orang yang tidak kedekut ilmu, Allah akan naikkan darjat. Amin. Di bulan puasa macam ni, saya ni dah telah idea banyak kali ni sebab saya memang suka tempoyak. Okey, tempoyak kita dah nak siap. Apa yang saya nak buat sekarang, mungkin saya nak berkongsi sedikit lah. Bila kali pertama yang Saadah bayar zakat, itu satu kecahayaan dah. Kali pertama, ingat tak hari pertama masa nak bayar zakat tu, apa yang terkeluar di minda Saadah? Dan hati rasa apa nak bayar zakat pertama ni? Seingat saya bayar pada tahun lepas. Okey. Awal tahun lepas. Saya sentiasa ingat dengan tekad dan azam saya. Mula-mula saya dapat bantuan tu, saya cakap syukur Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi ni, dapat saya bayar zakat. Gembiranya, Masya Allah, hanya Allah saja yang tahu. Memang tak tahu macam mana nak cakap kita dapat bayar zakat. Masya Allah, seronok sangat. Tapi ramai orang mungkin kurang tahu, kita nak bayar zakat senang je. Tekan terus dapat bayar zakat. Ya, betul. Hanya di ujung jari. Betul. Betul? Betul. 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 Melimpah air pun. Melimpah air. Okey, kita punya masak tempoyak pun dah siap. Okey, dan saya dah siapkan juga untuk buka puasa. Ini yang dah dimasak oleh kita punya chef hari ni. Nampak tu? Walaupun kadang-kadang saya suka dia kering sikit, tapi ni kita buat basah sikit lah. Okey. Dah siap pun. Matikan api. Okey, sekejap. Saya nak ambil dekat dapur yang saya dah siapkan untuk Saadah makan dengan keluarga. Boleh? Oh, Alhamdulillah, terima kasih. Okey, sementara tu cucilah pinggan. Oh, mak kau. Oh, baik. Saadah. Ini lauk yang saya dah masak siap-siap daripada dapur Minangkabau, tempoyak lah. Alhamdulillah. Ya, saya letak kat sini. Saya nampak tangan nak ambil tu, tapi ada benda saya nak bagi. Sekejap. Okey, ini dia hamper daripada sponsor kita, Rex. Masya Allah, ada juga je. Ada juga. Rezeki kamu. Oh, mak jatuh kau. Okey. Okey, ini dia, terima kasih. Dan mungkin untuk, saya pegang berat ni. Mungkin Saadah boleh bagi semangat sedikit untuk asnaf di luar sana bahawa kita boleh berusaha sehabis daya dan jalan untuk keluar daripada asnaf itu ada disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Mungkin pesanan sedikit, silakan. Kita rasa kita susah, jangan buatkan kesusahan itu menjadikan kita malas. Buat kesusahan itu menjadikan kita sebagai pembakar semangat. Membakar semangat untuk kita berjaya dan terus berjaya. Lembaga Zakat ada menyalurkan berbagai-bagai bantuan. Dari situ kita pergilah Lembaga Zakat untuk minta
apa yang kita perlukan. Wow. Jadi terima kasihlah Lembaga Zakat Teras Selangor. Terima kasih, syukur alhamdulillah dengan bantuan-bantuan yang diberi. Saya pun ucapkan terima kasih sebab macam bagi skrip, padahal tak bagi skrip pun. Saya kagum dengan Saadah sebab semangat itu hadir kerana anda telah pun keluar daripada asnaf. Dan seperti biasa, jangan lupa tunaikan zakat anda hanya 2.5% saja. Sedikit bagi anda tapi segalanya buat mereka. Temui saya minggu depan di waktu yang sama, jam 6.30 petang, dan dengan menu yang lebih menarik dan juga ada rakan saya di dapur. Terima kasih banyak. Ni saya bawa balik ke? Wah, okey boleh bawa balik dah. Dia tahan diri tu. Apa pun, terima kasih anda. Dan jangan lupa bersama saya di dapur saya dari Dapur Asnaf. Jom, saya bawakan ni take away. Oh, ada rezeki.